Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liabaina wa liummahatina wa liajdadina wa lijaddatina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minal najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat adakan juga kelas, alhamdulillah, sekadarnya secara tidak terjun. Jadi sekadar yang dapat dikongsikan, insya-Allah kita akan cuba bincangkanlah sekadar dana sekadar muhasabah dari kita. Berkata Imam Fudail bin Iyad, "Idza gharabatis syamsu farahtu bizdhulamil li khulwati bi rabbi wa idza tala'at hazantu li dukhulin nasi alayya." Apabila matahari telah terbenam, maka aku gembira dengan kegelapan malam, kerana aku dapat bersendirian dengan Tuhanku. Tetapi apabila matahari telah terbit, maka aku sedih kerana manusia sudah bersamaku. Kata-kata Imam Fudail bin Iyad ini mengingatkan kepada kita bahawasanya wajib atas kita ini mencintai Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dikatakan merasa sedih apabila manusia sudah kembali bersama dengan kita, bukanlah bererti kita harus menyisihkan semua manusia. Kita hanya perlu berkhalwat, bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala juga sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ramai orang bimbang apabila kita ini ingat akan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ini dekat dengan Allah Taala, cintakan Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan dunia akan terhenti, menyebabkan semua kerja tak boleh nak buat, menyebabkan semua apa-apa saja urusan kita selama ni dalam bentuk keduniaan semuanya akan tertangguh, akan terhenti disebabkan kita ini dah tinggalkan dunia. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya apabila kita ini memperuntukkan masa untuk berkhalwat, untuk bersendirian, tak gaduh nak pergi gua, bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada lepas sembahyang ataupun sebelum tidur, ataupun lepas bangkit dari tidur tengah malam, ataupun awal pagi, ataupun bila-bila masa sahaja apabila kita ni berada dalam keadaan yang ada ruang masa lapang untuk kita ni berfikir sejenak akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara ini
kita dapat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah sijnun, maknanya penjara bagi orang beriman, dan syurga bagi orang kafir. Maknanya kita tidak disuruh untuk meninggalkan dunia. Apabila hati kita telah berpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itulah masanya untuk kita terus beramal, terus mengenal Allah Subhanahu wa taala, terus kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini menyebabkan hati kita yang selama ini berpenyakit, mungkin berpenyakit. Hati kita yang selama ini mungkin mati, mungkin hidup, maka dapat disinari dengan cahaya keimanan. Apabila kita ni menyinarkan hati kita, membersihkan hati kita dengan keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita akan beroleh manfaat yang kita kata ma'rifatullah, yang kita kata kenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana punca segala tenggelam punca. Segala manusia yang hidup di tenggelam punca, tak ada arah tujuan, tidak ada prinsip hidup, hanya semata-mata untuk memenuhkan hawa nafsu masing-masing. Ini menunjukkan manusia sebenarnya tidak mengenal akan Tuhan mereka. Kita belum kenal Tuhan kita. Sebab kalau kita kenal Tuhan kita, kita tahu apakah tanggungjawab kita, kita tahu siapakah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tahu siapakah Allah, yang akan menyebabkan hati kita ni muntun rasa takut bila banyak azab Allah Subhanahu wa taala. Hati kita rasa gemetar apabila dibacakan ayat Quran Karim. Maka inilah yang kita nak apabila kita ni makin lama kita ni diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar dan belajar dan belajar. Semuanya ini hanyalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sendiri tidak mengerjakan apa yang Allah Taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Taala larang, kerana kita tidak kenal akan Tuhan kita. Ya. Sebab itulah apabila kita bincangkan dalam kitab Faridatul Faraid ataupun dalam bahasa Melayunya Mutiara Ilmu Aqidah, nama kitab kita ni pun mutiara, bukan batu di jalan. Mutiara makna apa? Perbincangan yang terkandung dalam ilmu akidah ini umpama mutiara yang susah nak dapat, ya? Yang kalau dapat tu betapa mahalnya mutiara yang dapat tu. Serupa juga dengan ilmu akidah ini. Ilmu akidah, ramai orang kata alah ilmu akidah senang, kacang, pis. Tapi ilmu akidah lah yang mengajar semula kita ini akan batas-batas supaya kita ni tak terlajak. Setakat mana kita akan kenal Allah Ta'ala, setakat mana yang boleh, setakat mana yang tidak boleh. Setakat yang boleh, maka itulah dia yang kita kena buat. Setakat yang tak boleh, jangan usaha bagi boleh juga. Memang dah tak boleh, jangan kita usaha. Kalau kita usaha, kita maknanya lari daripada fitrahnya Allah Ta'ala bagi jadi. Sebab itulah ramai orang mengaku maka kenal Allah, tapi akhirnya mereka meninggalkan ibadat yang wajib. Ramai orang mengatakan kami ni lagi bagus daripada hampa ni baru lagi boleh, baru isi masuk lagi. Orang-orang macam kami ni dah sampai peringkat macam ni semayang ni tak payah semayang lah. Sebab apa? Sebab kami dengan hampa ni makam mana sama? Tak sama, hampa tu lah, hampa tu ngaji dia.
Orang macam kami ni tak gaduh semayang dah. Sebab apa? Sebab kami ni dah kira kekasih Allah dah. Kami ni kira syurga dah. Hampa ni belum tentu lagi. Kopi lagi. Maka inilah kesilapan yang selalu berlaku. Disebabkan manusia tidak kenal Allah, dia tidak tahu bahawa setiap musibah, setiap bala, setiap nikmat, bala iaitu ujian, musibah perkara yang menimpa, kan? Nikmat perkara yang dinikmati, yang diperolehi, semuanya itu Allah Ta'ala datangkan untuk menguji kita. Sama ada apakah kita ini ingat dekat Allah, apakah kita ini kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tidak. Sebab itulah apabila kita belajar, dia kena hadam. Dia tak boleh belajar simpan tu hilang. Tapi simpan tu penting. Makna kata benda yang kita belajar ni kena catat, kena tulis, kena pergi ingat. Dan kita tak mau ingat saja, kita neri hadamkan. Dapat. Kita dapat bertaamul dengan diri kita dalam keadaan kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat banyak contoh di sekeliling kita. Macam tadi sahabat kita Saudara Syamsul pun bercerita di hospital, ramai orang yang sakit tetapi tidak semayang. Sedangkan kewajipan semayang tidak digugurkan hanya kerana sakit. Melainkan apa? Melainkan kafir, melainkan dia itu hilang akal, gila. Maka kewajipan semayang itu gugur. Sehingga akan dikatakan oleh ulama, seandainya orang itu telak kata betul. Kalau lelak baring masa yang sama sehingga ni dengar, itu tak nama lelak. Itu tak sama tidur. Yang tidur ni apabila hilang akal sebentar. Bukan hilang akal jadi gila. Kita jadi tak sedar dalam masa beberapa ketika. Bila kita tidur, kita tak sedar apa yang berlaku. Sama ada sekejap saja, 5 minit pun batal wuduk kita. Dianggap batal wuduk tu disebabkan apa? Disebabkan oleh akal kita ni dia hilang dia punya fungsi asal. Kita tak dapat berfikir dengan baik. Waktu kita tidur, kita dah rehat, otak kita tak dapat dengar lah apa benda orang. Maknanya telinga kita tak dapat dengar lah apa orang kata. Kita lelap sat. Maka itulah yang disebutkan membatalkan wuduk disebabkan tidur yang sekejap. Yang kita kena pakai bumbung, kena tekan dulu. Betul. Satu di antara sebabnya ialah bila akal kita ni dah hilang walaupun sebentar, maka membatalkan juga wuduk kita. Ini kan pula orang yang sakit yang mana sedang lagi mereka ini. Tetapi disebabkan mereka rasa mereka sakit ini, maka tak payahlah semayang. Sebab semayang ni menyusahkan. Salah konsep tu. Kita bila kita susah, kita berdoa. Kan bila kita ditimpa usaha, kita berdoa, ya Allah. Semayang itu kan satu doa. Kita nak sembuh, kena semayang. Kan? Sebab bila kita ditimpa kesusahan, kita diajak oleh Rasulullah, diajak oleh ulama-ulama, maknanya kena dekat dengan Allah Ta'ala. Lagi kena uji, lagi kena dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi bila sakit, kita tak mahu semayang. Sedangkan semayang itu kan doa secara lugawinya. Maka inilah salah tanggapan yang menyebabkan manusia sebenarnya merasakan mereka kenal dah Tuhan ni, tapi sebenarnya mereka tak kenal. Kan? Serupa macam kita tu ni, dan serupa macam saya juga. Bila kita jumpa dalam kitab kita ni, istilah-istilah yang kita pun tak pernah ni, bab qudrah, bab ta'alluq. Sudah ni benda apa ni? Suluhul qadim, apa benda pula? Kan?
Itu yang kita duk kata kita kenal Allah dah tu. Rupanya tak kenal betul lagi. Sebab itulah ilmu Allah ini luas. Dan apabila kita diberi kesempatan untuk belajar, maka jangan persiakan kita ni waktu yang Allah Ta'ala beri. Biarlah waktu kita ni berkah, sama ada dengan belajar, sama ada dengan mengajar, ataupun sama ada dengan beribadat, beramal dan sebagainya. Baik. Itu mukadimah bidang itu. Jadi mudah-mudahan kita ambil titik tolak dia supaya kita tahu kat mana kita dalam proses mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja ilmu yang kita pelajari, baik ilmu memasak ke, master chef dah tinggal final 2 orang dah kan, kan, baik ilmu kompar lah kan. Kan, maknanya baik apa-apa pun ilmu yang kita belajar, maknanya ilmu itu membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatutnya. Tapi kalau ilmu itu membawa kita makin lama makin lupa Allah, makin lama menyebabkan kita tidak istiqamah lagi dengan apa yang telah kita pegang selama ini, disebabkan suasana itu suasana yang tidak membantu meningkatkan keimanan kita, maka itulah suasana yang sangat merugikan. Ditambah lagi mak ayah pula ada support, mak ayah pula tolong pergi beli selok legging, mak ayah pula pergi beli baju ketat dekat anak, mak ayah pula tak halang anak-anak ni nak berfashion, mak ayah pula tak halang anak ni tak tutup aurat. Mak ayah kata dulu mak ayah pun macam tu juga, tak apalah hang muda lagi. Mak suka tengok hang ni pakai macam ni. Anak mak bertuah lah. Sebenarnya kita umpama mengumpul bara api untuk anak kita dan diri kita sendiri. Betullah. Kita nak bangga tentang kejayaan kita. Kita nak bangga tentang amal soleh kita. Kita nak bangga tentang keikhlasan hati kita. Kita tak sedar segala kejayaan kita, segala amal soleh yang kita buat, segala keikhlasan kita, ketakwaan yang kita buat ini semuanya daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak sedekahkan amal soleh itu untuk kita buat, maka kita tak teringin nak buat amal soleh, tak teringin nak main ni belah ni. Kalau Allah Ta'ala tidak rasakan, beri pada kita ni rasa untuk beribadah, untuk beramal, maka kita takkan ada kat sini. Sebab itulah Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat kudrah. Kan? Nak mula masuk ke tu? Tapi tak boleh masuk. Cuba bahasa Inggeris tak main ni. Itulah masalah dia. Semalam saya Alhamdulillah lah, saya semalam dan juga pergi berkongsi-kongsi untuk ilmu sikit, minta Ustaz Jalal terangkan sikit lah dalam bab-bab ni. Sebab mana nak mengaji bab ni, sekali kena ganti Ustaz. Itulah masalah dah. Kalau Ustaz Jalal, dia memang bidang usuluddin, bidang akidah, bidang tauhid ni memang dia punya cabang dia, khususan dia. Saya ni bidang fiqh Islami dengan sirah, kan? Sebab tu kena tanya banyak kan. Tapi tak apalah, Alhamdulillah. Tak semestinya ni saya ni bidang ni, jadi saya tak boleh jawab lah benda ni. Tak. Bila kita ni dah jadi maknanya muallim, jadi kena mengajar bab agama, mana kita kena sabar-sabar tahu sekadar yang kita tahu lah kan. Yang kita tak tahu kena mengaji lagi lah. Baik. Sebab itulah Allah Ta'ala ini bersifat kudrah. Dan kudrah itu adalah salah satu daripada sifat ma'ani. Betul tak? Kan, ini semua orang ngaji belakang ni. Kan, ini kita ulang kaji lah. Kan? Kalau saya tak tahu, orang kat depan saya, tolong ajak saya pula. Kan? Kan? Sebab dari segi faktor usia ni, kita ni kan biasa berapa tahun.
Jadi maknanya orang depan saya lagi lama lagi. Baik. Sifat 20 terbahagi kepada 4. Sifat nafsiyah ataupun wahdaniyah, sifat salbiyah dengan sifat ma'ani, sifat maknawiyah. 4 perkara ni kan. Kita dah sampai perbincangan sampai sifat ma'ani. Sifat ma'ani maknanya yang kita bincang iaitu pada bab qudrah, muka surat 18. Dan dibincang sampai tersangkut-sangkut bulan yang lalu. Bila kita sebut bab ta'alluq, Ustaz Syukri pun pening, saya pun pening. Tapi alhamdulillah sekarang ni kurang pening dah. Masih pening lagi tapi kurang dah pening sebab semalam jam merah. Itu yang rasa macam dah agak-agak macam kena macam tu. Tapi memang kena sungguh lah. Jadi sekadarnya lah. Baik. Bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat, sifat itu yang kita belajar sifat 20. Sifat dia bukan zat. Sifat ini adalah tambahan kepada zat. Nabi SAW, Nabi ajak kita, jangan kamu fikirkan tentang zat Allah. Wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikirlah kamu tentang ciptaan, kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan-ciptaan Allah, dan jangan kamu fikirkan tentang zat Allah. Betul? Sebab zat satu perkara yang sangat khusus. Sebab itulah sifat wahdaniyah itu hanya ada satu saja sifat dia, iaitu wujud. Dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kita mengaji lawannya adalah tiada. Kan? Maknanya dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, la awwalahu wa la akhirahu. Tidak ada awal, tidak ada penghujung. Allah Taala itu maknanya wujud dengan sifat keagungan dia, zat dia, ataupun dalam istilah ilmu aqidah, ainul zat. Ainul zat maknanya ain zat itu. Sebab itu sifat wahdaniyah hanya khusus ada satu saja. Apabila kita membicarakan tentang contoh, pagi tadi kita sarapan nasi lemak. Contoh nasi lemak. Cerita dia adalah tentang nasi. Zat dia tu nasi. Lemak ke, pedas ke, asin ke, sawang ke, itu sifat kepada nasi. Faham? Sebab itulah yang kita belajar dalam sifat-sifat macam sifat ma'ani, sifat silbiyah yang menafikan, dan maknawiyah. Maknanya ini semua menceritakan tentang apa? Tambahan kepada zat. Sifat merupakan peranan dia tambahan. Maknanya bukan sifat tu yang duduk di atas zat tu. Zat atas sekali. Sifat tu yang menambahkan zat tu bagi. Dan Allah sedia semua serba-serbi. Maknanya hebat. Maka cara kita nak kenal zat Allah Ta'ala, itulah dengan cara kita ni belajar ilmu kita ingin baca sifat 20 supaya kita kenal Allah Ta'ala. Tujuannya tu. Dan kita juga bincang dari sudut sifat ma'ani ini, yang mana ma'ani itu daripada sudut lughawiyah, kan, makna secara makna. Bila kita kata sifat secara makna, maka boleh jadi kita ini melihat Allah, melihat juga. Tetapi apakah yang membezakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita melihat, tapi boleh tak kita lihat sampai jumpa urat, sampai dalam urat tu jumpa lagi sel-sel darah?
lagi jumpa lagi sampai hari kita boleh tengok tak? Tidak boleh. Maka kita ini hadis, kita ini maknanya diciptakan, kita ini ada had limit dia. Macam Ustaz Syukri beritahu dulu ni, setiap mana masih Allah yang kata makhluk itu adalah masih Allah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah makhluk. Bila kata makhluk, maka dia bersifat baharu. Baharu ini maknanya dia ni ada tempoh, ada had. Ya? Kalau dia tua, dia tak akan selamanya tua. Lama-lama dia akan mati. Kalau dia muda, dia tidak selamanya muda. Kulit kita kan dulu 20 tahun dulu kan tegang kat sini kan. Kan sini ni tarik cikang ni, Fair and Lovely lah, Point of Plum lah kan. Macam siapa dia ajak kan, tak lah kan. Jadi maknanya zaman dulu kita ni muda, rambut uban pun tak ada lagi, ramai peminat kan. Hari ni usia kita telah pun lanjut, rambut pun dah beruban, gigi pun dah gugur kan. Kulit dah kendut. Awak itulah tandanya nak ke kubur. Gitu kan. Ini tanda, ini bukti bahawasanya kita ini baharu. Sebab itulah bila kita bincang bab qudrah, Allah Ta'ala Maha berkuasa. Sifat qudrah dengan sifat iradah. Iradah makna apa? Berkehendak. Sifat iradah maknanya sifat berkehendak. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan qudrah Allah, dia macam isi dengan kuku. Macam isi dengan kuku. Bila kita sembang bab qudrah, maka akan ada iradah. Mesti disekalikan. Sebab Allah Ta'ala itu Maha berkuasa. Yang kita kata bincang hari itu ni dalam sudut ta'alluq, yang kata ta'alluq sifat qudrah kan, yang kita bincangkan dalam kos surat 18 hari itu kan. Cuba lihat takrif sifat qudrah, artinya berkuasa. Ia adalah sifat yang wujud sejak sedia lagi, azali, pandai, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang dengannya dapat mengadakan tiap-tiap benda yang mungkin. Benda yang mungkin ini maknanya masih Allah, makhluk ya? Dan meniadakannya atas muafakat iradat, maknanya sekali dengan iradat. Maksud di sini ta'alluq ataupun berkaitan. Ta'alluq ni maknanya hubung kait ataupun hala tuju, itu makna ta'alluq ya? Hala tuju sifat qudrah ini kita nak kena bagi faham. Qudrahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang pertama sejak azali. Sifat qudrah Allah Ta'ala azali. Kita azali kan? Tak azali. Sebab apa tak azali? Budak kecil pandai lagi angkat berat. Tak pandai lagi. Lemah budak kecil lemah. Itu bukan azali. Yang azali itu maknanya, mana apa azali ni? La awwalun liwujudiha aw la awwaluha. Ya, makna tidak ada pemulanya, pengawal tidak ada. Sejak azali, maknanya tidak ada pemula. Tidak ada permulaan. Tidak permulaan, ya. Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Baik, sebab itulah al-qudrah, sifat qudrah daripada sudut bahasa. Apa makna qudrah sudut bahasa? Qudrah ni dari sudut bahasa maknanya istita'ah ataupun al-quwwah. Istita'ah, kemampuan.
Qudrah, kekuatan. Itu makna sudut bahasa. Buka kamu harap, jumpalah. Sudut bahasa, qudrah ini maknanya kemampuan ataupun kekuatan. Tetapi tidak sama qudrah yang kita bincangkan dalam sifat 20 ini. Sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala bersifat azali. Kita tidak azali. Ya. Kemudian sifat qudrah Allah taala, sifat qudrah Allah taala ini bersifat qaimatun bi dzatihi, berdiri dengan zat dah. Kita tidak. Kita boleh sendiri kah? Tak boleh. Allah taala dengan yang pertama qudrah Allah taala ni secara azali, Tidak ada tak ada perbedaan. penilaian. Yang kedua, berdiri dengan sendiri dah. Qaimatun bi dzatihi, maknanya zat Allah Taala ni memang berdiri sendiri. Allah Taala melihat tanpa memerlukan sebarang bantuan. Allah Taala menciptakan sesuatu ikut suka apa yang Allah cipta. Bila Allah Taala berhajatkan untuk ciptakan sesuatu, maka di situlah ada iradah. Yang kita kata kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Betul, sifat keagungan Allah Ta'ala, qudrah ini, maha kuasa Allah Ta'ala ini, sifat itu sentiasa dalam keadaan maha kuasa. Sifat qudrah Allah Ta'ala ni maha kuasa. Dia tak ada limit. Dia tak ada limited. Dia tak ada apa. Di mana sejak azali itu azali. Dan qaimatun bizat. Yang mana yata'atta bihal ijad atau i'dam. Apa maknanya? Ijad mungkin. Maknanya yang mana sifat qudrah ini di antara hal tuju dia ialah untuk mencetuskan ataupun untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu, itu qudrah Allah. Allah Ta'ala berkemampuan, Allah Ta'ala maha berkuasa sama ada untuk mencipta sesuatu ataupun tidak mencipta sesuatu. Kalau Allah Ta'ala dah kita faham Allah Ta'ala ini maha berkuasa, terpulang pada Allah lah. Allah Ta'ala memang berkuasa. Nak cipta ke, tak mau cipta ke, ataupun cipta tapi tak ada fungsi ke apa ke, terpulang pada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala cipta saja, maka di situlah tanda ada iradah Allah. Sebab itulah kita ini, contohnya kan, kita nak pergi Kuala Lumpur kan, kita nak pergi Kuala Lumpur. Bila kita pergi Kuala Lumpur, kita masuk dekat Tol Bandar Baru. Kan dah masuk tol tu dah jumpa dah signboard Pulau Pinang sini, Kuala Lumpur sini. Yang signboard itu Kuala Lumpur ditulis. Apakah itu Kuala Lumpur? Itu belum Kuala Lumpur kan? Itu belum Kuala Lumpur. Halal 7 gitu. Halal. Itu baru halal 7. Kita nak ke mana? Kuala Lumpur. Bila dah sampai dekat Kuala Lumpur, tulis yang buat besar, ini Kuala Lumpur. Masuk pula tol, bayarlah tol RM37 lebih kurang kan? Tol. Tapi kita tengok Kuala Lumpur tu besar. Mana satu Kuala Lumpur ni sebenarnya? Mana satu Kuala Lumpur? Tempat mana yang kita nak pergi sebenarnya? Oh, kita nak pergi kat Putrajaya. Oh, nak pergi dekat Masjid Negara. Oh, nampak halal tu juga. Khusus dia. Macam tu kita sekarang ni. Kita dalam proses mengenal Allah Subhanahu Wa Taala menerusi sifat qudrah. Sebab itulah sifat qudrah Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang kata sifat ni tadi, dia ada tambahan pada zat.
Dengan kita faham sifat qudrah, maka kita akan merasakan Allah Ta'ala ni maha hebat. Kan? Contohnya, bila kita kata Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, Allah Ta'ala maha berkuasa menciptakan sesuatu, maha berkuasa meniadakan sesuatu. Makna apa ni? Allah Ta'ala maha mengetahui, maha berkuasa untuk menciptakan kita. Sebelum menciptakan kita, Allah Ta'ala dah tahu dah macam mana kita ni. Allah Ta'ala nak cipta kita macam mana, nak bagi jadi manusia ke, haiwan ke. Kalau manusia, lelaki ke, perempuan ke. Kalau lelaki, okey, anggota tubuh badan sempurna ke, cacat ke, handsome ke. Kan? Allah Ta'ala tahu dah kita ni ahli syurga ke, neraka ke. Allah Ta'ala maha berkuasa. Jadi sebelum daripada kita ini nak diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita ini telah pun berada dalam perancangan Allah. Sebelum kita ada lagi ni, sebelum kita cipta ni, sebelum kita ni diciptakan. Kalau dah jadi dalam perut tu, dah jadi janin dah, itu maknanya dah cipta lah. Dia belum cipta lagi ni. Sebelum kita ni tertulis di Lauh Mahfuz, kata kita ini wujud. Sebelum tertulis itu, Allah Ta'ala memang dah kudrah dah, memang mampu, maha berkuasa dah. Sama ada nak cipta kita ke, ataupun tak mau cipta kita. Tak? Allah Ta'ala maha berkuasa. Sama ada Allah Ta'ala nak cipta kita, ataupun Allah Ta'ala tak mau cipta kita. Kalau Allah Ta'ala tak mau cipta kita, kita hari ini tak ada. Sebab kehendak Allah tak mau cipta kita, kita tidak wujud. Maka keadaan Allah yang merancang, itu kata takhtid, merancang. Sama ada kita ini patut ada ke, patut tak ada. Allah Ta'ala tahu. Boleh je Allah Ta'ala nak bagi kita ada, boleh je Allah Ta'ala nak bagi kita tak ada. Dengan apa? Dengan ilmunya, dengan sifat ilmu Allah Ta'ala, maha alim ilmun, kan? Dengar maha alim, maha ilmunya Allah Ta'ala, dan maha iradahnya Allah Ta'ala. Ya. Di antara satu sifat ta'alluq ilmu Allah Ta'ala ialah ilmu Allah Ta'ala ni ta'alluqnya inkisyaf. Inkisyaf ni terbuka, tidak ada sempadan, tidak ada hijab. Kita, ilmu kita terhijab. Tak ada mengaji lagi pun dah benar lah kita ni. Contoh, mak ada guna istilah tu, mengaji pun rasa benar lagi, tak mengaji lagi benar kita. Kan? Allah Ta'ala tidak. Maha alimnya Allah Ta'ala ini. Contohnya, bila seseorang itu sebelum dia nak detik dalam hati dia nak buat perkara dosa, Allah Ta'ala tahu dah. Sebelum dia teringat nak buat dosa tu, Allah Ta'ala dah tahu dah. Dia nak buat ke dia tak buat. Maha tahu Allah Ta'ala. Kan? Macam kita lah kan, bila buka macam ni kan, rambut, kita nampak rambut, kita tak nampak dalam rambut ni apa isi dia. Kan? Dalam otak ni ada otak ni siapa dalam dia, kita tak tahu, tak nampak. Sebab terhijab pandangan kita. Kita tidak mengetahui. Kalau nak tahu pun hari ni dengan teknologi, guna scan MRI itu kan, guna itu boleh letak. Maknanya kita terbatas. Kalau kita belajar pun dalam kitab Bahrul Mazi, awal-awal dulu ni ada Ustaz Fadil pun pernah ajak kita dalam kitab Bahrul Mazi, dalam membicarakan tentang penciptaan manusia ini. Manusia, mengapakah manusia ini tidak dapat melihat Allah Ta'ala? Tidak dapat lihat, kita tidak dapat lihat zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita ini tercipta daripada dua makhluk Allah Ta'ala, tercipta daripada dua ajsam, dua unsur.
Kita diciptakan daripada ajsam zulmaniyah. Masihkah kau ingat tak Barmazi ni? Siapa siapa dia nanti kalau siapa ada. Ustaz dia pun tak ingat Ustaz ada. Kan? Ajsam zulmaniyah dengan ajsam nuraniyah, jisim-jisim kegelapan dengan jisim-jisim cahaya. Kita ni diciptakan daripada jisim-jisim kegelapan, ajsam zulmaniyah. Maka kerana itulah kita terbatas, kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seandainya nanti bila di akhirat kelak masuk syurga, diangkat tabir hijab ini, kita buka hijab yang zulmaniyah ini, maka kita akan dapat ajsam nuraniyah, ajsam cahaya itu. Pada masa itu insya-Allah untuk siapa-siapa terpilih dapatlah melihat Allah yang sebenar. Macam mana rupa Allah, macam mana selama ni kita duk sembah Allah, zat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Betullah ulama bersetuju bila mengatakan nikmat yang paling nikmat bukanlah syurga saja. Nikmat paling nikmat itulah ialah apabila melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang masuk syurga tetapi tidak dapat lihat Allah. Tapi ada orang yang masuk syurga dapat lihat Allah Taala, hanya segelintir sahaja yang terpilih akan dapat melihat zat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sekarang berada di atas muka bumi Allah. Sekarang ini kita sememangnya tak dapat lihat zat Allah Taala. Sebab itu yang kita bincangkan ini, bila kita faham bahawa Allah Taala itu berhak, maknanya Allah Taala itu maha berkuasa untuk sama ada patut ataupun tidak patut kita ada wujud atas dunia. Tak berhak. Tak. Sebab itulah yang dinamakan sebagai bagaimana? Suluhul qadim. Suluhul qadim. Suluhul qadim ini merupakan hala tujuh yang pertama dalam sifat qudrah. Dalam sifat qudrah yang kita belajar itu ada 7 ta'alluq, kan? 7 ta'alluq tu pening, kan? Lepas tu saya tak mau cerita yang dia punya pembahagian dia lagi. Kita bagi faham dulu. Yang pertama, hala 7 sifat qudrah ni nak ajak kita supaya nak beritahu Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu berdasarkan ilmu yang agung, maha agung Allah Ta'ala, dan juga iradah Allah Subhanahu Ta'ala. Maknanya dengan maha ilmu yang Allah Ta'ala, dengan maha berkehendak yang Allah Ta'ala merancang kita ni. Sama ada kita ni patut ada ke patut tak ada? Patut ada ke patut tak ada? Kalau patut ada, maka dengan iradah Allah Ta'ala jadilah kita. Maka itu yang disebut sebagai suluhul qadim, kan? Okay, kita tengok di sini nak. Kita baca sikit balik lah, InsyaAllah. Okay. Bagi sifat qudrah ada 7 ta'alluq. Dan ta'alluq itu bererti sesuatu sifat itu menuntut kerja tambahan selain dari berdiri pada zat, dan tiada ta'alluq melainkan pada sifat ma'ani jua. Ada yang Jawi muka surat 15. Jawi muka surat 15, yang Rumi muka surat 18. Rumi 18. Dan setiap orang yang mukallaf, tiada diwajibkan untuk mengetahui ta'alluq ini. Hanya untuk orang yang nak mendalami ilmu akidah, dia akan bincang dengan lebih mendalam. Untuk orang awam, memadailah kita ini hanya tahu apakah halat 7 ataupun ta'alluq ataupun hubung kait sifat qudrah Allah Subhanahu Taala ini. Maknanya dalam perbincangan sifat qudrah
Nak bagi tahu apa? Hala 7 sifat qudrah ini adalah nak beritahu Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk merancang dan menentukan sama ada patut atau tidak patut sesuatu itu diciptakan ataupun tidak diciptakan. Sama ada perkara yang mungkin, iaitulah kita manusia ni, ataupun mana-mana saja makhluk Allah di atas muka bumi ini, sama ada layak ataupun patut nak dicipta ataupun patut tak dicipta. Allah Ta'ala dengan sifat ilmu Allah Ta'ala, dengan sifat iradah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah maha berkuasa, maha mengetahui dah. Kalau Allah Ta'ala sifat dia mana maha kudrah ni memang maha berkuasa dah, memang mampu kan. Sebab Allah Ta'ala dah alim, ilmu, Allah tahu kita. Sebab itulah siapa yang rajin buat dosa, sebelum dia nak buat dosa tu, Allah Ta'ala tahu dah dia nak buat dosa. Jangan disembunyi apa lah Allah Ta'ala. Jangan dia berasa Allah Ta'ala tak nampak dia lah. Dia duduk bangga, duduk seronok, tak tutup aurat, duduk seronok buat benda-benda maksiat, buat benda-benda. Mana seakan-akan Allah Ta'ala tak tengok dia. Allah Ta'ala maha mengetahui sebelum dia teringat nak buat tu. Maknanya sebelum kita ni diciptakan oleh Allah, Allah Ta'ala dah tahu dah kita ni macam mana. Kalau Allah Ta'ala kata patut kita ni diciptakan, maka di situlah ada iradah Allah. Iradah Allah, kehendak Allah untuk menciptakan kita. Maka yang pertama yang kita kata tadi suluhul qadim, iaitu kudrah itu patut pada azali lagi bagi mengada dan meniadakannya pada waktu imkan, ini memungkinkan. Maknanya di sini kudrah ni dari sudut sifat pada azali lagi, sejak azali lagi, iaitu tak ada permulaan lagi sebelum kita ni wujud. Allah Ta'ala ni dah tahu dah, dah rancang dah sama ada kita ni patut ada atau patut tak ada. Bukan kita saja, siapa-siapa saja makhluk Allah Ta'ala yang kata mungkin itu masya Allah selain Allah Ta'ala. Maknanya kalau Allah Ta'ala ciptakan keadaan kita sebagai manusia, Allah Ta'ala memang maha berkuasa, memang maha ilmu, maha berkehendak. Jadi Allah ciptakan matahari yang keadaannya sebegitu, keadaan dia sebuah panas macam tu, jarak dia tak lari kan. Matahari bila kita baca wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu pagi, demi matahari, Allah Ta'ala sumpah atas nama matahari. Setiap yang Allah Ta'ala sumpah Dr. Hamka beritahu dalam tafsir Azhar, maknanya itu menunjukkan bahawa perkara yang Allah sumpah itu satu perkara yang sangat penting dan besar, yang mana perkara itu tidak mampu dicapai oleh makhluk. Makhluk tidak akan boleh mencipta apa yang Allah Ta'ala sumpahkan itu. Wal asri, demi masa, manusia menciptakan masa? Tidak, manusia hanya ikut saja masa. Yang kita kata kita ni tunggu masa je. Bukan kita yang kita masak. Kita masak pun contohnya mai ikut mana yang kata 7 hari seminggu, 24 jam sehari, mai ke mana? Dia belum lagi dapat. Jadi kita tahu. Jadi pada putaran bumi yang berputar dalam satu hari 24 jam. Putaran bumi yang 24 jam ini pun manusia kira, siapa yang aturkan putaran bumi jadi macam tu? Allah. Manusia cuma ikut. Manusia cuma ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna Allah Ta'ala maha berkuasa sama ada nak mengadakan sesuatu itu atau mengada. Biar Allah bagi jadi saja macam tu. Bila dah jadi dah macam mana sifat-sifat dia, maka itulah juga yang kita kata sebagai tanjizul hadis. Tukar dulu. Mula-mula suluhul qadim. Yang kedua tanjizul hadis. Dalam kitab kita makna tanjizi makna meluluskan. Kalau suluhul qadim itu perancangan Allah Ta'ala,
takhtik Allah, yakni perancangan Allah, sama ada nak menciptakan kita ataupun nak tak mau menciptakan kita, menciptakan makhluk ataupun meniadakan makhluk. Itu putra Allah Ta'ala, Maha berkuasa. Bila ada saja kita di dalam perancangan Allah Ta'ala untuk cipta kita,